Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan bahagian pengenalan. Fungsi gramatis frasa dalam ayat merujuk kepada konstituen frasa yang terdapat dalam ayat akan menjadikan ayat tersebut sebagai ayat gramatis. Untuk pengetahuan penonton, kumpulan kami hanya akan memfokuskan kepada fungsi gramatis bagi frasa nama binaan ayat tunggal berdasarkan kerangka X berpalang dalam tugasan ini. Menurut Fazal Muhammad Sultan 2009, teori rumus struktur frasa atau dikenali sebagai teori X berpalang ini mempunyai satu prinsip yang dikenali sebagai prinsip unjuran yang memastikan bahawa setiap leksika dalam sesuatu ayat itu diunjurkan dengan betul pada setiap tahap sintaksis, struktur D, struktur L dan bentuk logik. Menurut Nisafiyah Karim, Farid M. On, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmud 2015, binaan frasa nama terdiri daripada inti atau kepala sebagai unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna. Manakala penerang pula merupakan unsur yang menerangkan makna kepala itu. Untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai frasa nama, terdapat juga beberapa fungsi frasa nama dalam binaan ayat. Abdullah Hassan 2016 seperti berikut. Yang pertama, sebagai subjek. Kedua, sebagai predikat. Ketiga, sebagai objek dalam frasa kerja. Keempat, sebagai pelengkap dalam frasa kerja. Yang kelima, sebagai kata nama dalam frasa sendi nama atau frasa adverba. Baiklah, perbincangan ini akan diteruskan lagi dengan analisis kumpulan kami mengenai fungsi gramatis frasa nama binaan ayat tunggal berdasarkan kerangka X berpalang. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan analisis rajah pohon X berpalang untuk mengaitkannya dengan fungsi gramatis frasa nama dalam ayat. Fungsi gramatis frasa nama dalam ayat tunggal akan dianalisis melalui rajah pohon X berpalang. Dengan ini, saya akan menunjukkan rajah pohon dengan menggunakan ayat tunggal iaitu institusi itu, Universiti Malaya. Ayat tunggal tersebut diambil daripada Tata Bahasa Dewan, edisi ketiga 2015, bagi menjamin fungsi gramatis ayat tersebut. Berikut merupakan rajah pohon yang telah dianalisis oleh penulis untuk menunjukkan fungsi gramatis tersebut. Jadi, saya menyerahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan fungsi gramatis frasa nama dalam ayat tunggal berdasarkan X berpalang. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan dengan menjelaskan fungsi gramatis frasa nama dalam ayat tunggal berdasarkan rajah pohon X berpalang sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh rakan pembentang sebelum ini. Berdasarkan ayat tunggal yang dianalisis, fungsi gramatis frasa nama dapat dilihat apabila ia hadir sebagai subjek dan sebagai predikat dalam ayat tersebut. Hal ini dibuktikan apabila institusi itu merujuk kepada subjek ayat, yang mana institusi merupakan frasa nama seperti yang dinyatakan dalam buku Tata Bahasa Dewan dan ia dilambangkan sebagai N dalam X berpalang. Fungsi gramatis pada bahagian subjek juga dihadiri dengan kata tunjuk itu yang dikatakan sebagai determiner dalam X berpalang. Seterusnya, Universiti Malaya pula merujuk kepada predikat dalam ayat dan ia merupakan frasa nama seperti yang ditunjukkan dalam rajah pohon X berpalang iaitu sebagai N. Oleh itu, dapatlah dikatakan bahawa frasa nama dalam ayat tunggal di atas mempunyai fungsi gramatis yang umum kerana pada dasarnya sesuatu frasa nama perlu hadir sebagai subjek atau predikat bagi memperlihatkan frasa tersebut terdapat fungsi gramatis atau tidak. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan penyampai yang terakhir bagi menyimpulkan secara keseluruhan berkenaan tajuk ini. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dikaji, kumpulan kami telah menyatakan beberapa fungsi gramatis bagi frasa nama dalam ayat tunggal berdasarkan kerangka X berpalang, iaitu dilihat berfungsi sebagai subjek dan juga predikat. Subjek yang telah kami analisis terdiri daripada frasa nama iaitu institusi itu dan predikat yang berfungsi sebagai menerangkan subjek yang juga terdiri daripada frasa nama iaitu Universiti Malaya.
Oleh itu, frasa nama tidak hanya hadir berdikari tanpa diikuti oleh atau didahului oleh perkataan lain seperti dalam ayat institusi itu Universiti Malaya. Frasa nama yang dinyatakan juga diikuti oleh kata penentu itu. Jelaslah bahawa frasa nama dalam ayat tunggal berfungsi sebagai subjek dan predikat dalam kerangka X berpalang yang telah kami analisiskan. Terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.